Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok satu lagi tajuk bidang akidah, iaitu beriman dengan hari akhirat. Tentang hari akhirat ni, kau pernah tengok tak suasana apa ni? Banjir, tak boleh duduk dalam rumah, duduk atas bumbung rumah. Rasa macam mana? Takut tak? Bimbang tak? Oh, takut. Macam mana bencana alam berlaku, tsunami-nya, gempa bumi. Macam mana perasaan kita? Takut sangat tak? Bayangkan awak duduk di rumah, tiba-tiba pokok timpa di rumah. Awak seorang-seorang nak keluar hujan lebat, banjir. Maka kita akan merasa sangat takut. Tapi itu baru sebahagian kecil ciri-ciri hari akhirat. Dan kita nak tengok hari ni, apakah hari akhirat itu? Hari akhirat bererti hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Apa dia hari akhirat ni? Adalah hari kehancuran seluruh alam. Alam ni apa? Alam ni termasuklah bumi hancur, termasuklah bulan hancur, termasuklah matahari, semua hancur. Manusia hancur dan seluruh benda-benda yang hidup akan hancur. Dan manusia nanti akan dibangkitkan semula. Maka itulah namanya hari akhirat. Manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Lepas kita mati, kita akan dibangkitkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Apa tujuan dibangkitkan? Untuk menentukan kita syurga atau neraka. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, dalilnya, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Surah Al-Hajj. Maksudnya, wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Cerita hari kiamat itu digambarkan sebagai hari zalzalah, hari pergoncangnya bumi, hancur lebur bumi. Satu benda yang sangat hebat, sangat orang kata pinga-pinga bila berlaku hari gegaran ataupun hari goncangan hari kiamat tersebut. Hukum beriman dengan adanya hari akhirat adalah wajib. Beriman dengan hari akhirat merupakan satu daripada rukun iman. Iman ada berapa? 6. Salah satunya percaya adanya hari akhirat. Apa dia hari akhirat? Hari kehancuran semua. Kita yakin suatu hari nanti benda itu pasti berlaku dan kita akan dibangkitkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Nak ke tak nak, ke suka ke tak suka, ke jahat ke baik ke, semua akan dibangkitkan semula untuk kita dihitungkan apa khaja yang kita buat di dunia. Beruntunglah siapa buat benda yang baik, maka rugilah siapa buat perkara-perkara yang dosa. Sampai masa semuanya akan musnah, termasuklah manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang dan sebagainya. Maka berlakulah namanya hari akhirat. Kita tengok gunung yang cantik, kita tengok pokok yang indah, semuanya akan hancur binasa. Kita tengok sawah yang cantik, tengok haiwan, lembu, kambing, semua akan mati. Termasuklah manusia, kita semuanya akan mati. Allah Maha berkuasa menciptakan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala juga maha ataupun mampu memusnahkan semua yang Allah Ta'ala cipta mengikut kehendak Allah. Ada lagi dalil yang cerita tentang apa nama berjaya pada hari akhirat ni. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surah Al-Baqarah. Tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah,
hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh para nabi. Ni dalil. Apa dia? Dalil orang yang baik itu. Siapa orang baik? Orang yang percaya adanya Allah dan hari akhirat. Ada disebut perkataan hari akhirat. Hari akhirat, berhari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Itulah hari akhirat. Kenapa dibangkitkan? Untuk nak tentukan awak atau kita semua syurga atau neraka. Kita wajib beriman dengan hari akhirat yang merupakan satu daripada rukun iman yang wajib kita percaya. Dan kita nak tengok pula, apakah peringkat alam akhirat ni? Macam mana hari akhirat tu berlaku? Apa yang pertama berlaku? Pertama akan berlaku bila nak berlakunya alam ataupun hari akhirat itu, yang pertama kehancuran alam. Semua makhluk akan dimatikan dan dihancurkan. Semua ni maksudnya tak ada yang kekal melainkan Allah. Kullu syai'in, setiap sesuatu, kullu syai' halikun, akan binasa, illa wajhah, kecuali Allah Ta'ala. Maka semua kita mati. Semua ni manusia, haiwan, gunung ganang, yang kita nampak, yang kita tak nampak, di langit, di bumi, semua mati. Termasuk jin akan mati. Termasuk malaikat sendiri pun akan mati. Semua. Dan akhir sekali nanti malaikat Israel dia cabut nyawa dia sendiri. Dan diceritakan kalaulah ada manusia mendengar jeritan malaikat Israel ketika dia mencabut nyawa dia sendiri, nescaya kita akan mati kerana kuatnya jeritan suara dia. Hebat sungguh. Maka bila semua mati ni, bila semua mati, semua makhluk mati, dah tak ada siapa, hanya tinggal Allah. Maka Allah bertanya, dalam riwayat Nabi cerita, Allah tanya, Ana Malik, aina mulukul ardi. Akulah raja yang sebenar-benarnya. Mana dia raja-raja dekat bumi dulu? Yang berasa megah, yang berasa hebat sangat tu. Mana dia? Ada siapa jawab tak? Tak ada siapa jawab. Pasal semua dah mati waktu tu. Yang kekal hanyalah kerajaan Allah sahaja. Maka jangan kita main-main dengan kerajaan Allah. Allah perintah, undang-undang Allah, ikut. Allah larang, kita tinggalkan. Kerana kerajaan itulah yang akan kekal di saat berlakunya kehancuran alam. Kemudian yang kedua, berlaku peristiwa kebangkitan. Semua makhluk yang mati akan dihidupkan semula. Kita ni bangun, hidup di satu tempat. Maka dibangkitkan kita dalam keadaan tidak berpakaian, seperti burung yang baru dilahirkan. Inilah disebut sebagai hari kebangkitan. Manusia hidup semula, jin-jin pun akan hidup semula. Pada waktu tu kita berhimpun. Sampai di peringkat ketiga, perhimpunan di padang mahsyar. Semua makhluk dihimpunkan untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Maka kita dibangkitkan di tempat namanya padang mahsyar tadi. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala kira berapa kali kita semayang. Untuk dihitungkan berapa kali kita tak dengar cakap mak. Berapa kali kita tolong mak lipat kain. Berapa kali kita bangkang cakap ayah. Berapa kali kita buat adik kita. Berapa kali kita curi duit kawan kita. Waktu tu Allah akan kira balik di padang mahsyar tu. Tu tujuannya untuk dibangkitkan semula. Kita nak terima apa yang kita buat di dunia tu, maka kita akan terima balasan ataupun habuannya di akhirat nanti. Kita bangun di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu Aisyah pun tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tak malu kepada waktu tu semua dah tak berpakaian? Nabi pun khabar waktu tu tak sempat dah kita nak malu dan sebagainya, kerana kita sangat bimbangkan akan apa nak jadi pada nasib kita di sana. Nabi cerita di sana sangat panas pada orang yang berdosa. Matahari ni sejengkir di atas kepala, lalu keluarlah peluh. Ada orang yang tenggelam di lautan peluh
sampai ke buku lali peluh tu. Dah ada orang sakat lutut, sakat pinggang mengikut amalan baik buruk masing-masing. Dan ada orang Nabi isyaratkan sampai peluhnya tenggelam sampai ke hidung ni. Awak bayangkan lautan peluh ni sampai ke hidung tenggelam. Kita peluh diketiak sikit tu pun bau Allah. Bayangkan di akhirat pada orang yang berdosa sementara nak tunggu amalan dia dihitung, dikira tu, maka dia duduk tenggelam dalam peluh yang sangat busuk. Sampai kan ada orang tenggelam dengan lautan peluh sampai ke hidung. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu jangan kita cari pasal buat dosa. Di akhirat esok Allah Ta'ala akan balas walaupun kita merasa kita hebat di dunia ni. Kemudian perhitungan amalan. Setiap manusia akan dihitung amalannya ketika di dunia. Allah akan tayang amalan kita seorang-seorang. Satu-satu sejak daripada awak cukup umur sampailah awak mati. Daripada kita cukup umur sampailah kita mati. Allah akan tunjuk satu-satu. Dosa, kira dosa. Ni pahala, kira pahala. Dosa. Ni dia nipu, dosa. Ni dia baca Quran, pahala. Kira semua. Hitung-hitung tengok mana berat. Banyak pahala ke banyak dosa. Maka beruntunglah orang yang banyak pahala. Pasal dia akan terima suratan amalannya daripada belah depan ataupun belah kanan. Ada orang terima suratan amalan daripada belah kiri ataupun dari belah belakang. Itu orang yang banyak dosa. Diceritakan di pada mahsyar nanti turunnya buku amalan kita. Kita punya amalan ni ada dicatatkan dalam buku ni setiap orang. Maka di akhirat amalan tu turun daripada langit akhirat tu pergi kepada setiap pemilik, kepada setiap pemilik amalan tersebut tanpa tersilap dalam ribuan lautan manusia, lautan makhluk Allah yang dihidupkan. Maka lepas dikira pahala kita, dosa kita, semua manusia melihat apa yang kita buat. Lama amalan kita ni dihitung ni. Bertahun-tahun, beratus tahun, ada berpuluh beratus tahun. Pasal banyaknya sekecil-kecil perkara Tuhan kira. Sebab tu jadi lama. Dan ada orang yang diberi syafaat, disegerakan hisap. Syafaat ni apa? Diberi pertolongan. Maka cepat dia dihisap. Dan yang kelima, syurga dan neraka. Balasan syurga kepada mereka yang beramal soleh dan azab neraka bagi yang melakukan kejahatan ketika di dunia. Maka lepas dikira dosa dan pahala, maka dibentangkan kepada kita. Ada yang dibentangkan syurga, ada yang dibentangkan neraka. Maka beruntunglah orang yang dibentangkan syurga. Malaikat bawa masuk ke dalam syurga dan dapat dia nikmati segala nikmat-nikmat seronok indahnya dalam syurga. Tapi orang yang banyak dosa, summa taraha ilan nar. Dalam masuk neraka, kata Nabi, taraha ilan nar. Dilempar ia ke dalam neraka Allah. Kesian. Lalu dibakarlah ia beratus-ratus tahun sampai dia jadi seperti batu. Macam-macam cerita kalau dalam neraka. Diberi dia makanan daripada api neraka. Diberi dia minuman daripada air hamim. Sampai dia minum, keluar balik air, dia bertengkok, dia kalau terlampau panas. Makan buah yang berduri. Itu dalam neraka. Orang duduk dalam syurga ni macam-macam buah ada. Nak buah apple ada apple. Nak anggur petik aja. Semua ada. Nak depan mata semua ada. Tengok sungai, ada sungai susu, ada sungai air arak. Semua benda yang tak boleh dibuat di dunia ada semua boleh buat di syurga. Di neraka ni tak ada tempat yang boleh dia selamat daripada api. Atas api, bawah api, kanan api, kiri api. Kita baru kena petik api, jari pun dah menjerit. Aduh, di neraka tak ada tempat yang kita boleh lari daripada api. Sebab tu kita jangan buat amalan dosa yang menyebabkan kita masuk neraka esok. Na'udzubillah. Allah Subhanahu Wa Taala, moga kita ambil pengajaran dengan hari akhirat ni dan kita memastikan diri kita sentiasa berjaga-jaga daripada kita menjadi orang yang masuk neraka kerana tak percaya dengan hari akhirat. Nauzubillah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.